Hai semua, selamat datang sekali lagi ke official channel Celoteh Dr. Mala. Okey, hari ini saya mulakan satu segmen baru di channel saya, iaitu Tanya Je Dr. Mala, eksklusif bersama Celoteh Dr. Mala. Okey, segmen ni adalah soalan-soalan, komen-komen yang you all bagi dekat YouTube channel Dr. Mala ni, saya akan ambil dan compilekan untuk dijadikan satu video ringkas supaya senang untuk you all cari maklumat. Jadi berbaloilah subscribe channel YouTube Dr. Mala kan. Jadi jangan lupa untuk tekan button subscribe dan notification supaya bila anda tanya soalan dan kemudiannya saya jawab melalui video-video berikut, you all boleh dapat notification dan boleh dapatkan ilmu. Okey, hari ini melalui segmen pertama ni saya nak bercerita tentang Panadol demam vaksin. Vaksin demam Panadol. Demam Panadol vaksin. Okeylah, all this. Alright. Okay, so 5 soalan ringkas jawapan senang untuk you all dapatkan ilmu dan kongsi ilmu itu. Soalan pertama, boleh tak ataupun perlu tak saya makan Panadol sebelum mengambil vaksin? Okey, macam ni guys. Sebenarnya kalau nak kata perlu atau tak perlu, tak adalah nak kata perlu ke wajib ke tidak ya. Tetapi jika pengambilan Panadol ini sebenarnya macam bantu untuk kurangkan rasa nervous ataupun bantu contohnya ibu bapa anda, orang yang lebih tua untuk rasa lebih tenang, boleh ambil, tak ada masalah. Bukan saja Panadol, nak makan durian ke, nak makan aiskrim ke, nak makan cheesecake ke, you boleh makan apa-apa yang boleh menenangkan minda, mengurangkan nervous, rasa relax sikit untuk pergi ke proses vaccination, especially orang yang takut jarum macam saya. Okey, soalan kedua. Boleh tak atau perlu tak saya makan Panadol selepas mengambil vaksin? Okay, now, selepas mengambil vaksin, tak perlu ambil Panadol just secara rutin. Ia juga tidak perlu, kamu juga tidak perlu mengambil Panadol macam nak halang demam ke apa ke, sebenarnya tak perlu ya. Tetapi again, macam Dr. Mala cakap tadi, kalau rasa macam nervous ke, ada sakit-sakit badan ke apa ke, nak makan juga boleh, tak ada masalah ya. Jadi kalau nak kata perlu tak makan Panadol betul-betul lepas mengambil vaksin, tak perlu sebenarnya ya. Alright, soalan ketiga, bila masa yang sesuai untuk mengambil Panadol? Okey, masa yang sesuai adalah apabila selepas mengambil vaksin anda mengalami demam, boleh ambil, ataupun rasa penat sangat, tak sedap badan, letih, lesu pun boleh ambil Panadol juga. Dan masa yang sesuai adalah contohnya simptom tu dah ada macam dalam 4 hingga 6 jam, dan simptom yang saya sebutkan ni macam demam ke, letih badan ke, lesu ke, simptom-simptom ini kekal untuk 4 hingga 6 jam tanpa pengambilan ubat, dan you all boleh makan ubat demam, ubat Panadol ini ya. Dan sebenarnya boleh ambil apa-apa brand as long as ubat itu bernama paracetamol. Jadi nak ambil Euphamol ke, Panadol ke, ubat KK ke, ubat-ubat yang brand lain ke, tak ada masalah, boleh ambil. Alright. Soalan keempat, kalau saya tak dapat demam selepas vaksin, adakah ia bermaksud vaksin itu tidak berkesan di dalam badan saya? Okey, ini pun salah satu soalan di YouTube channel saya ya. Alright, jawapannya macam ni. Orang yang dapat demam selepas vaksin adalah kerana cellular level dia punya immune system sedang bertindak balas dengan adanya sel-sel rilis daripada cytokine yang menyebabkan suhu badan yang daripada asasnya 37 menjadi lebih tinggi daripada biasa. Itu yang menyebabkan demam. Jadi sebab itu kita kata sebenarnya itu adalah immune response ya. Itu adalah proses demam, adalah menunjukkan proses pembentukan antibody sedang berlaku. Jadi kalau tak ada demam, adakah bermaksud antibody tidak dihasilkan? Tak guys, bukan macam tu ya. Orang yang tak demam sebenarnya tindak balas yang sama berlaku. Cuma sistem buffer ataupun sistem penampan di dalam badan dia ya, sistem yang meneutralkan balik sel-sel ini dan meneutralkan balik demam ataupun suhu di dalam badan sangat kuat dan teguh, yang mana sebab itu tak keluar demam tu, tetapi aktiviti dekat cellular level masih berlaku. So tak perlu risau, demam bukanlah satu penanda ataupun benchmark untuk melihat ataupun menilai keberkesanan vaksin COVID-19 ini ataupun mana-mana vaksin. Bukannya guys, jangan risau. Dan soalan kelima, saya ada terbaca sebelum ini immune response pada orang lebih tua lebih rendah berbanding dengan orang yang muda. Sebab tu diorang tak demam ataupun tak ada efek. Adakah vaksin itu tidak berkesan kepada mereka? Ini adalah satu tanggapan yang tidak betul. Kalau baca dekat mana tu, tolong pergi betulkan balik dekat orang yang menulis tu. Ini adalah tanggapan yang salah sebenarnya ya. Memang immune response agak rendah kepada orang yang lebih berumur dari segi demam. Tetapi
Tetapi warga emas, orang tua sebenarnya mereka lebih banyak mengalami sakit badan, lesu, letih, hilang selera makan dan sebagainya. Ya, jadi aktiviti tu masih berlaku dan sekali lagi saya nak cakap demam bukan penanda. Negara-negara yang telah banyak vaksinasi orang tua seperti Britain, Amerika, Morocco dan sebagainya, kes COVID-19 begitu banyak mendadak turun di kalangan warga emas especially, ya. Sebab apa? Sebab vaksin ini sebenarnya berkesan terhadap mereka. So tak perlu risau, demam bukan penanda. Macam kalau kita makan sambal kan, ada orang bila dia makan sambal tu habis berair-air hidung dia duk tarik macam tu, punyalah sedapnya dia makan sambal tu dan dia rasa sambal tu sedap. Ada orang dia makan sambal yang sama, dia rasa sambal tu sedap tapi tak ada apa-apa reactions pun. Dia tak adalah hidung berair-air, dia tak adalah mulut berair-air, tapi dia relax je, dia rasa sambal tu sedap, dia rasa sambal tu pedas tapi dia relax. Sebab apa? Sebab sistem penampan, sebab dia punya buffer dalam badan dia dah bagus dah. Tidak bermaksud sambal itu tidak pedas, tidak bermaksud sambal itu tidak sedap, tetapi dia dah boleh tahan benda tu dah. Badan dia dah ada sistem buffer lah yang bagus. Itu analogi contoh yang Dr. Mala boleh bagi. So jangan risau, demam ke tak demam tak ada masalah. Nak ambil Panadol ke tak ambil Panadol ke tak ada masalah. Ia tidak mengganggu pembentukan antibody dan immunity yang akan ataupun bakal terbentuk dengan pengambilan vaksin COVID-19 ini. So jangan risau, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan komen. Nanti Dr. Mala akan luangkan masa untuk jawab lagi dalam segmen Tanya Je Apa-Apa dengan Dr. Mala. Dan kalau you all tengok video ni dan rasa ia berinformatif dan membantu, memberi manfaat, boleh bagi saya satu komen berbentuk apa-apa bunga ataupun love di ruangan komen supaya saya tahu sama ada saya perlu sambung atau tidak segmen ini. Alright, jangan lupa subscribe dan tekan button notifications untuk bersama dengan lebih banyak info kesihatan. Bye, stay safe, stay healthy daripada celoteh, Dr. Mala.